Okay. Why benda ni berlaku? Sebabnya emosi orang itu telah terganggu. Okay. Ini second layer ataupun second level, level emosi. Yang level ketiganya. Okay. Level ketiganya, saya nak share satu story supaya kita faham apakah itu qalbu. Okay. Di suatu tempat, ada satu kawasan parking. Dan di kawasan parking ni ada penjaganya lah, penjaga kawasan parking. So, setiap hari, orang yang menjaga kawasan parking ni dia kelihatan terlalu gembira dengan pekerjaan dia. Dia sentiasa tersenyum, dia sentiasa ceria, sehingga keceriaan dia ni menarik perhatian orang yang selalu parking kat situ untuk pergi jumpa orang yang jaga parking ni dan bertanya kepada dia bagaimana dia boleh kekal ceria dan nampak bahagia sehari-hari. Okay? Jadi orang ini pun pergi bertanya dan soalan pertama ni, adakah kerana bekerja di sini gaji tinggi? Adakah sebab itu tuan ni rasa macam happy sebab duit yang... Jadi orang yang penjaga parking tadi ni, dia jawab, bukan sebab gaji tinggi. Gaji penjaga parking berapa sangat, dia kata. Okay? Gaji penjaga parking tak cukup pun untuk nak beli kereta-kereta mewah yang ada kat sini, nak beli rumah yang hebat-hebat. Itu pasal gaji. Jadi kalau bukan pasal gaji, adakah sebab rumah dekat dengan tempat kerja? Boleh jalan kaki sampai kerja, boleh balik tengah hari, makan tengah hari. Jadi yang bekerja jaga parking, dia kata tak. Saya kena naik 2 buah bas untuk saya datang ke tempat kerja. Okay. Untuk naik bas pertama, saya perlu daripada rumah saya jauh 2 kilometer dulu. Barulah saya boleh sampai 2 kilometer selepas tu naik 2 biji bas sampai ke tempat kerja. Lalu apa yang membahagiakan tuan sebagai penjaga parking di sini ni? Cuba cerita pada saya. Jadi orang tu reply, di tempat parking ni saban hari akan ada seorang doktor yang akan letak kenderaan dia di sini dan dia akan pergi melakukan tugas dia untuk merawat. Jadi untuk doktor ini, apabila saya berjumpa dengan dia, bagi tiket dekat dia, dalam hati saya akan mendoakan. Saya akan mendoakan, ya Allah ya Tuhan, aku bukan seorang doktor yang terpelajar yang mampu untuk melakukan perubatan-perubatan yang dilakukan oleh doktor ini. Yang mampu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dengan izin kepada orang-orang yang memerlukan khidmat doktor ini. Lalu aku doakan, ya Allah, supaya doktor ini diberi kekuatan ilmunya. Kerana dengan seorang dia, maka dia dapat menyembuhkan orang-orang di kota ini. Dan selain pada itu, di tempat ini juga berdekatan dengan sekolah dan akan ada guru-guru yang meletak kenderaan di kawasan itu. Jadi apabila melihat guru-guru ini, saya akan berdoa dan mengatakan bahawa aku tidak punya ilmu seperti seorang guru, tetapi aku amat menghormati mereka dan semoga Allah menambah ilmu bagi guru-guru ini dan mereka lah yang akan mengajar anak-anak di kota ini. Dan di sini juga berdekatan dengan pasar, berdekatan dengan pusat membeli belah dan sering kali ada seorang tua, seorang datuk yang akan membawa cucu-cucunya untuk ke pasaraya dan sebagainya. Dan saya akan berdoakan datuk ini, ya Allah, lelaki ini sudah di hujung usia. Maka saya mendoakan lelaki ini supaya dia mempunyai kehidupan yang bahagia bersama keluarga dan puas masanya bersama cucu-cucu. Dan inilah yang menjadikan saya seorang yang bahagia walaupun saya seorang penjaga parking. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, cerita yang saya ceritakan ni bukan cerita rekaan semata-mata, tetapi adalah interview yang sebenarnya berlaku oleh guru saya, yang dilakukan di Jakarta sebenarnya. Oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Cerita ini diceritakan langsung daripada dia kepada saya. Seorang pengasas ESQ 165. Dia yang menceritakan cerita ni over lunch kepada saya.
memberi kefahaman bahawa kebahagiaan spiritual ini adalah satu kebahagiaan yang tiada sempadan, yang susah untuk diukur tetapi dicari oleh manusia. Satu kebahagiaan yang boleh memberikan kita kemampuan untuk melihat kebahagiaan dan menjawab tiga persoalan utama yang saya sebut tadi. Siapa saya, untuk apa saya ada di sini, dan ke mana akan saya pergi selepas ini. Okey? Jadi untuk itu saya harap partisipan semua faham dulu berkenaan dengan 3 layer manusia dan jenis-jenis kebahagiaan yang dicari oleh manusia. Okey, takat tu dulu Fahana, kita buka soalan kepada partisipan before we move to the next one. Silakan. Boleh bertanya soalan? Yes, silakan. Dia tak boleh direct terus. Ya, sekarang partisipan ada 96 orang, 95 Ramai. orang. Kalau DPS 1 tu nampak penuh lah tengah. Ya, betul. Jadi saya buka kepada semua partisipan untuk bertanya soalan berkenaan dengan emotional intelligence ataupun berkenaan dengan topik sebentar tadi, 3 layer human being yang diceritakan oleh Encik Mukim sebentar tadi, iaitu elemen physical, elemen emotion dengan elemen satu lagi kolbu tak silap saya. Kolbu ataupun spiritual. Ataupun spiritual, ya. Tuan, saya nak tanya, kalau antara tiga-tiga ni, elemen mana yang paling dominan? Yang memberi kesan kepada elemen-elemen lain. Maksudnya, dia tidak bersandar kepada elemen lain tapi dia sangat dominan. Untuk ketiga-tiga elemen ni tadi, actually yang mana dominan ni terletak kepada diri kita masing-masing. We project ourselves. Dan of course, in general, kalau ditanya kepada seseorang yang beragama, okay, yang dia nak dominan pada diri dia, of course, adalah qalbu lah. Kan? Yang nak. Okay? Tapi tak semestinya usaha dia ke arah itu. Macam kita Muslim sekarang ni kan, kita berpuasa, kita malam ni masuk 10 malam terakhir, okay? Rebut-rebut untuk mencari pahala sekarang, okay? Jadi selepas perebutan Ramadan ni, lepas hari raya, kita itu masing-masing kita jawab lah. Kita dah Ramadan. Macam saya 39 umur tahun ni, pun berpuasa tolak berapa tahun? Tolak 4 tahun, 5 tahun, tolak 5 tahun. Maknanya 34 tahun Ramadan dan berpuasa. Kan? 34 tahun Ramadan dan berpuasa. So, my first Ramadan ataupun my 10th Ramadan and my 34th Ramadan sekarang ni, have I learned ataupun Ramadan saya yang ke-11 dengan Ramadan saya yang ke-34 sama. Sama saja. Kan? Jadi nak faham sama ada usaha kita ni dominan ataupun tak dominan, only we can answer what we actually want in our life. Okay? Ya. Sebab tiga-tiga layer ni dia ada frustration dia. Okay? Kalau kita gagal nak dapatkan physical, ijazah. Okay? Ambil kursus yang kita faham lah, macam kursus yang susah-susah, engineering, fizik, perubatan, kan? Bila kena repeat paper susah sangat. Kan? Apa rasa ketika itu? Kan? Bila keras dengan paper tu, 2 kali ambil masih lagi tak boleh pergi. Ya. Jadi frustration tu kita channel ke mana? So perkara-perkara how we react ni saya akan masuk kemudian. Itu akan masuk the 3 layer of stress pula. Okey, ada soalan tuan. Bagaimana kita nak tegur seseorang itu dan pada masa yang sama kita nak jaga hati dia.
takut perselisihan faham. Disebabkan perasaan ragu-ragu, jadi saya pilih untuk tak mempedulikan orang itu. Okay. Now, nak tegur bukan sesuatu perkara yang mudah. Okay? Kita faham Nazrin Shah. Okay? Nak tegur bukan sesuatu perkara yang mudah. Salah tegur boleh rosakkan hubungan. Setuju? Sebab tu Nazrin pilih untuk buat tak peduli orang. Now, untuk kita nak menegur orang, yang pertama kita kena kenal orang tu dulu. Okay? Orang tu dulu macam mana dan bagaimana orang tu boleh terima teguran kita. Berbalik kepada persoalan, kita kenal atau kita tak kenal orang. Jadi kalau yang pertama, kita tak kenal orang tu. Okay? Kita jalan di kaki lima, ada orang sebaya kita, tisu yang dia gunakan, dia buang atas lantai. Kita tak kenal dia. Okay? Jadi kita nak tegur orang tu. Jadi bila nak tegur orang yang kita tak kenal, kita boleh ambil satu level generalization. Okay? Apa level generalization ketika itu? Adalah public behavior atau kesedaran sivik, dan kita gunakan budi bahasa, kita tegur. Okay? Yang kedua, kalau kita kenal orang tu, kita kena evaluate juga dulu sejauh mana kita kenal orang tu dan bagaimana cara untuk orang tu terima pandangan kita ataupun terima pendapat kita. Okay? Itu pada saya cara yang terbaik untuk tegur. Dan kita yang nak menegur pun, kita kena kenal kita punya limitation dulu. Okay? Jangan kita jangan kita rasa kita ni mampu semua dan kita nak betulkan orang seolah-olah kita baik. Itu pun satu perkara yang silap juga. Okay? So don't make that mistake. Okay? Know your limit. Know that person punya behavior. Kalau you know your limit, tapi you tak tahu that person punya behavior macam mana, go for generalization. Okay? Itu cara yang terbaik pada saya lah. Okay? Jadi cara menegur ni kalau dalam Islam kita ada 3 perkara. Yang pertama, kita cegah dengan perbuatan. Yang kedua, kita cegah dengan lisan. Yang ketiga, kalau kita tak mampu, kita cegah dengan hati. Itu jawapan dia yang paling kukuh lah pada saya. Okay? Kalau kita ada kekuatan, kita cegah dengan kekuatan kita. Okay? Maknanya kalau orang tu buang sampah dan sebagainya, okay? Kalau itu murid kepada guru, guru nak menegur murid, boleh guna cara tu, kan? Tapi kalau orang tu hebat dan sebagainya, kita ni kecil je, jangan cari pasal lah, nanti membahayakan diri pula. Okay? That's our first question. Ada lagi soalan? Ada lagi Tuan, ada soalan lagi. Setakat pukul 10.41, kita dah ada 102 partisipan yang join bersama kita. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada semua. Okey, soalan yang seterusnya, kita sentiasa rasa apa yang kita ada tidak cukup. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan dengan apa yang kita ada? Silakan Tuan. Saya ulang apa yang saya sebutkan tadi, apa yang Allah kata dalam Quran. Manusia ini diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Okay? Manusia ini diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, dan maknanya di situ adalah bila kita ni tak ada sesuatu, kita nak ada benda tu. Okay? Contoh, bayangkan Nazrin yang bertanya, Nazrin lelaki kan. Okey. Nazrin masa form 4, masa tingkatan 4 dulu, teringin tak nak ada motor nak pergi sekolah? Kan? Bayangkanlah okay? Sebelum ni pergi sekolah, naik bas awam dan sebagainya, ataupun jalan kaki. Tingkatan 4 boleh ada lesen, teringin tak nak ada motor? Okey, pada ketika tu, nak motor apa? Teringin tapi mak tak bagi. Okey? Okey. Pada ketika tu, dalam ingatan ni nak motor apa? Okay. Adakah terus nak motor Z1000 Kawasaki? Tak kan? Kurang-kurang ada EX5 ke dah memadai. Okey? Dan ada orang, bila dia dah dapat benda tu, bila dia dah masuk universiti, dia nampak kawan dia pakai R25 CC250.
Dia nak lagi tak? Okay. Jadi ini contoh manusia ni diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Okay. So how to control keinginan-keinginan ni? Itulah dia tadi, dengan rasa bersyukur dan juga cukup dengan apa yang ada. Okay. Berusaha, tapi bukan kita yang menentukan apa yang kita akan dapat. Okay. Itu pada saya cara terbaiklah untuk rasa tenang. Okay. Assalamualaikum tuan, macam Waalaikumsalam. Saya nak tegur secara generalization. Boleh berikan contoh? Terima kasih. Okey. Yang saya maksudkan tentang generalization tadi tu, kita daripada sekolah lagi kita dah diajar yang pertama dengan kalau yang Muslim, pendidikan Islam. Okey. Yang kedua adalah kesedaran sivik melalui pendidikan moral kepada yang bukan Muslim. Ini yang kita maksudkan dengan generalization. So, generalization ni berbeza dari konteks negara, budaya dan bangsa. Ini kita kena faham. Okay? Contoh, bila kita di Malaysia, saya bagi contoh ekstrim sikit supaya kita boleh faham apa maksud generalization. Seorang perempuan yang memakai bikini, saya challenge your thoughts. Seorang perempuan yang memakai bikini tutup atas, tutup bawah sahaja di sebuah pantai di Hawaii, Amerika Syarikat. Okay? Ada orang mengata, ada orang mengumpat perempuan ni? Jawapannya tak ada. Why? Because generalization di Hawaii, tepi pantai, norma masyarakat di situ boleh menerima. Tidak ada masalah. Okay? And by the way, perempuan ni perempuan Melayu, senang. Okay? Tapi perempuan yang sama berada di pantai Batu Feringgi. Perempuan Melayu pakai macam tu. Okay? Dan you berada di situ dan you tengok orang pakai macam tu. Okay? Orang mengata tak? Orang mengumpat tak? Okay? Orang tengok sebelah, orang tengok pelik tak perempuan ni? Orang akan tengok pelik. Why? Because dia tidak berada dalam norma ataupun generalization setempat. Okay? Jadi itu yang kita nak kena faham dulu sebelum kita nak tegur secara general. Okay? Boleh? Farah? So you have to identify dulu apa generalization di mana you berada. Okay? Sebab dia tak sama. You nak guna cara you menegur kawan you di universiti, usia sebaya dengan you, tapi you balik kampung, kawan you di kampung, you nak tegur cara you tegur orang di universiti. Tak kena. Okay? Sebab bahasa, cara penyampaian dia tak sama. Okay? Malah mungkin you dituduh sebagai belagak ke apa ke dan sebagainya kan. Itu yang kita kena faham dulu. Setengah orang, dia rasa benda tu salah, dia tak buat self-check dulu. Dia tak buat self-check, dia tak buat background check, dia tak tengok surrounding dan dia rasa, I feel like doing it, I feel like you are wrong and I'm telling you that you are wrong. Jadi dia terus macam tu. Jadi teguran itu tidak sampai. Okay? Balik pada kita juga. Kita nak tegur untuk mengubah ataupun kita tegur nak sedap diri kita. Itu kita kena perhati. Okay? Izzati? Farah Izzati. Okay. Now, if we may proceed kepada something more specific. Ini yang menjadi satu kerisauan pada universiti lah. Okay? Apabila pelajar berada dalam stres. Okay? Kalau pegawai HCP dengar pelajar stres je, mata dia akan terbuka luas. Okay? Kenapa mata dia akan terbuka luas? Sebab kita nak pelajar kita feel homely dekat USM. Sebab tu kalau dalam PKP ni kamu tengok macam mana universiti kita bertindak untuk memastikan happiness index pelajar dalam keadaan PKP dan sebagainya. Kita laksanakan dengan yang paling baik. Kita be recognized by our student
Dan ada juga cubaan nak memburukkan nama USM. Kita tengok bagaimana pelajar USM sendiri yang menjawab dan bagaimana USM sendiri respon. Alumni USM juga respon dan menidakkan tuduhan dan fitnah kepada universiti. Okay? Jadi stres adalah satu perkara yang dipandang serius oleh universiti, baik berlaku dalam kalangan pelajar ataupun staf akademik dan juga bukan akademik. Okay? So kita nak pergi kepada jenis-jenis stres. Okay? Dalam hidup kita ni, kita senang kan cakap kepada kawan kita, aku stres lah. Kan? Kadang-kadang kita bergurau, aku stres lah tengok muka kau. Benar? Kan? Kita gunakan perkataan stres itu untuk nak menunjukkan kita punya joke, kita punya gurauan. Sedangkan perkataan itu kita sendiri tak sure di mana patut kita guna. Okay? So this is an introduction lah kepada stres. So we need to know first, stres ni dia ada dua jenis sebenarnya. Okay? Dua jenis, iaitu stres yang positif dan stres yang negatif. Stres yang positif namanya eustress. Okay? Eustress, dan stres yang negatif dinamakan distress. Nak mudah faham. Okay? So, apa dia stres yang positif? Okay? Stres yang positif, contoh, bila anda masuk ke USM, dalam minggu orientasi, akan ada Timbalan Naib Chancellor Akademik akan terangkan kepada anda, okay, untuk berjaya mendapatkan degree, anda perlu buat ini. Kemudian Timbalan Naib Chancellor bahagian haiwan pelajar untuk menjadi pelajar yang hebat, HEDAT, anda perlu lakukan ini. Jadi bila anda terima mandat dan amanat daripada TNC ini, anda mula membina target. Okay? Membina target, what kind of person that you want to become at the end of your study, at the end of your 4 year in this university. Okay, you dah set you punya target, you dah ada you punya dream dekat situ, and slowly you go back, you take your ample time and then you plan for it. Okay, you plan for it and then you try to follow your plan. Okay, in following your plan, okay, comes the element of time hunting. You nak kejar masa. Okay, you nak kejar masa, you tahu semester pendek, banyak cuti, banyak kelas ganti, banyak you tak boleh pergi kelas sebab you ada latihan luar dan sebagainya, kan. Jadi benda-benda ni mendatangkan eustress kepada you yang menjadikan you seorang yang mampu untuk mengurus you punya masa. Okay. Jadi bila you mampu untuk mengurus you punya masa dan sebagainya, you become a more efficient person, dan kemudian you boleh capai you punya sasaran di dalam kehidupan you dan sebagainya. Ini stres yang baik. Okay, it involve sedikit paksaan dalam kehidupan you so that you move forward. Okay, you ada motivation dan you bergerak ke hadapan. Okay, everybody knows about this lah. It not be discussed in lengthy. Tapi dia ada kaitan. Yang kedua ada distress. Okay. So distress ni, inilah yang seringkali mengganggu kehidupan manusia, dan distress ni dia ada 3 layer utama. Okay. Distress ni ataupun stres yang negatif ni dia ada 3 layer utama. Yang pertama ialah kita namakan sebagai the acute stress. Okay. This is the first one, acute stress. Okay. Apa dia acute stress? Contoh bila anda dalam group discussion, okay, group discussion ataupun group assignment, okay, bila ada dalam group assignment, selalu kita dengar dan sampai rubutan kepada lecturer, ada seorang atau 2 orang ni memang jadi passenger. Okay, dia punya bahagian dia tak selesaikan, dia tak nak buat dia punya part, maka orang lain kena tolong bantu dan sebagainya, kemudian cakap kasar dengan ahli kumpulan, call tak jawab, dan you pula ketua kumpulan. Stres tak? Okay? Stres. So itu datang daripada satu kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan
kumpulan assignment lah. Okay. Satu semester berapa assignment you ada? Lebih kurang berapa? Banyak kan? Okay. Dan bayangkan tiap-tiap assignment tu dalam kumpulan ada seorang perangai macam tu. Okay. Jadi acute stress ni akan datang kepada you dalam bentuk you rasa tak selesa. Okay? You rasa tak selesa, you rasa nak marah, you rasa nak tegur, macam tadilah kan. Itu namanya acute stress. Bila you disagree with some behavior, you nak tegur tapi tak boleh. Okay? Ataupun you ditegur tapi you tak boleh terima. Itu dia jatuh di bawah acute stress. Alright. Now, bila acute stress ni bertimpa-timpa, add on. Okay? Contoh, okay? Kita berpersatuan. Okay? Kita berpersatuan. Kita ada persatuan NPD, Desa Siswa. Kita ada co-curriculum dan kita ada persatuan-persatuan lain yang kita join. Betul tak? Jadi setiap student yang aktif kurang-kurangnya dia akan terlibat dalam 3 ni lah ataupun 4 sukan satu lagi. Kalau ikut MyCSD semua sekali ada 8. Okay, kalau ikut keras MyCSD. Now, dalam setiap perkara yang kita nak aktif ni akan ada mesyuarat, akan ada perbincangan untuk kita laksanakan. Okay, dan apa berlaku tiap-tiap kali mesyuarat? Kalau kata student ni, okay, satu mesyuarat ada macam-macam perangai. Okay, yang pertama. Yang kedua, mesyuarat tu tak fikir time kita busy nak buat assignment dan sebagainya. Betul tak? Yang ketiga, okay, dalam mesyuarat tu kadang-kadang kita balik apa hasil pada mesyuarat ni kita tak tahu. Okay. Dan mesyuarat pula datang pukul 9, habis pukul 3 pagi. Ini biasa dalam kalangan student. Betul tak? Datang pukul 9, sembang sampai pukul 11, tunggu orang, buang masa. Lepas tu mesyuarat baru mula, gaduh dalam mesyuarat, agree, disagree dan sebagainya dan pulang tanpa keputusan yang memuaskan. Okay? Jadi bayangkan ini satu mesyuarat. Acute stress. Okay? Dan bila semua mesyuarat berlaku dalam bentuk yang begini. Okay? Apa yang akan berlaku seterusnya ialah dia jadi episodic acute stress. Okay? Okay. Maknanya accumulated acute stress yang recurrent, dia berulang, dia akan jadi episodic acute stress. Okay. Dia berkumpul, masalahnya ialah sebab you cannot let go. Okay. You rasa geram, you rasa marah, you rasa irritated dengan benda tu, and it's all inside you. It's building a volcano dalam diri you. You accumulate. Okay? Kalau pada level yang pertama tadi, acute stress tadi, kalau you boleh let go every time benda tu berlaku, maka you akan distress yourself. Okay? You akan positifkan benda tu. Okay? Tapi bila you tak boleh nak let go, tiap-tiap kali you stress, you akan accumulate. Okay? Dan you akan jadi episodic acute stress. So pada level ini, apa yang akan berlaku pada seseorang itu ialah yang pertama, dia akan jadi orang yang cepat marah. Nah, rasa tiba-tiba nak marah. Okay? Dan orang marah ni tak semestinya dia jerit-jerit, dia tengking-tengking, tak. Setengah orang dia marah, dia akan bangun dan dia nak pergi satu tempat yang lain. Setengah orang bila dia marah, dia menangis. Okay? Sebab dia menahan marah dia. Macam-macam lah ikut pada individu. Okay? So pada level episodic acute stress ni, if we cannot let go of the stress, yang akan berlaku ialah kita akan mula merasa tegang di bahagian tengkuk kita ni. Okay? Itu yang pertama, tanda awal lah. Okay? Yang kedua, bila acute stress ni kita tak boleh let go, dia akan pergi kepada kita punya saraf dan kita akan rasa the frozen shoulder. Okay? Dia akan rasa sentiasa tak selesa sebelah ni. Dan mula dia akan efek kemudian ke bahagian pinggang kita dan kemudian kepada kaki, kebas dan sebagainya, and that could lead to
macam-macam masalah lah, masalah jantung dan sebagainya. Okay, so when you read more on episodic acute stress, you will know that at this level actually you already need professional help. Okay, kalau you dah acute stress ni banyak sangat, okay, dan you cannot let go, you dah masuk dalam episodic acute stress, you need professional help. Okay, so that is why di BHEPA kita ada 3 kaunselor dan kita ada pegawai-pegawai yang ada master in counselling yang boleh anda jumpa. Okay, so jangan segan dan untuk approach kaunselor-kaunselor yang ada dekat USM ni to get help, because your meeting dengan our counselor will be very private dan dia orang takkan ceritakan masalah you pada orang lain. Itu you jangan risau. Okay, zaman sekarang ni jangan malu-malu. If you need help, go and get the help from other people. Okay, people you trust. Yang kedua, apa yang akan mampu untuk keluarkan you daripada acute stress, episodic acute stress, ialah tak lain tak bukan, cuba teka apa dia? Cuba teka. Apa yang boleh bantu you, yang cepat untuk keluarkan you dalam acute stress, episodic acute stress? Time management. Okey. Pengurusan masa. Pilih ya. Dapatkan cahaya matahari. Okey. Alright, jangan duduk dalam gua lah. Get space. Jadi apa yang bantu you sebenarnya untuk cepat keluar daripada acute stress dan episodic acute stress ni is senaman. Okay. Yang ni yang ramai orang tertinggal, terlupa, malas, puasa takut letih, tak senam dan sebagainya kan. Senaman ni dia akan generate hormon happy tau. Serotonin, endorphin, dia akan generate hormon-hormon. Dan biologically, when you generate a lot of these hormones, dia akan bagi you ruang dan peluang, okay? Dan satu capahan minda yang berbeza, dia akan buka pemikiran you. Okay? So that is why exercise is very important. Okay? Siapa yang paling kaya adalah orang yang paling sihat, betul tak? Jadi nak sihat kena senaman, nak sihat mental kena senaman, nak sihat jiwa, nak sihat hati kena ada senaman. Ini yang pertama. Okay? Okay. Jadi if you do that, okay, you akan dapati diri you mempunyai penyelesaian kepada masalah-masalah. Okay? Jadi ini bukan satu yang senang. Cakap memang mudah kan, tapi nak mula buat itu, you kena paksa diri you untuk bersenam. Okay? Setengah orang bila dia nak mula bersenam ni, dia ingat senaman dia kena makan masa 2 jam. Tak. If you follow YouTube, 15 minit you dah boleh mencungap dan berpeluh dan you dah rasa puas lah sebenarnya. Just 15 minutes. Okay? So, okay, saya tak pasti soalan ni berkaitan dengan topik tak apa, no problem. Soalan saya, okay, macam mana nak control overthinking? Now, orang yang overthinking ni, Faris, sebenarnya adalah orang yang perfectionist. Surprise. Okay. Orang yang tak berapa suka buat silap. Okay. Orang yang tak berapa suka buat silap, orang yang takut dilihat negatif oleh orang lain. Okay. Jadi orang yang perfectionist ni lah sebenarnya orang yang cenderung untuk menjadi orang yang overthinking. Okay, tak malu untuk saya kan, I am a person yang macam ni. I am an overthinker, which means I am a perfectionist lah. Okay, so how to control untuk jadi orang yang overthinking? What do I do? Okay,
untuk nak relax myself daripada jadi orang yang overthinking. Apa yang saya buat ialah bila saya rasa saya dah mula overthinking, okay, I mean knowing this topic and be able to speak to you on this topic, I should know this topic first, right? Okay. So there are signs actually when you know you are under stress because of your overthinking. Yang pertama, you akan mula rasa ketegangan di leher ni. Okay. Ketegangan di leher. Okay. Yang kedua, soket mata you akan rasa letih. Okay. Because the pressure from inside out tu, dia akan rasa di soket mata you. And then kemudian the rest will come lah. Okay. Jantung tu rasa tak selesa dan sebagainya. Okay. So bila tanda-tanda ni ada, okay, yang pertama you have to mula dengan diri you lah, self-thought. Okay. Kita tak boleh control semua benda, Haris. Okay. You cannot control everything. Right? Memang ada perkara yang beyond our control. Okay. Orang yang perfectionist, dia akan rasa dia boleh control semua benda. Walaupun dia tak agree dengan statement tu, tapi dia macam tu. So you need to let go. Okay? Be able to let go of the things you can't control. What you can control is yourself. Okay? Question is, how do you control yourself? Okay? Dia sentiasa balik pada diri kita. Okay? And of course, untuk overcome overthinking, I would suggest as an overthinker also, exercise will help you. Okay? Will help you. Okay? And of course, kita tak perlu sebutlah bab solat dan sebagainya apa semua ni. Of course, itu akan membantu. Itu janji kan. Kita pergi bab tu di hujung-hujung. Okay? But that is the ultimate. What is immediate for you is for you to immediately release the endorphin and serotonin hormone. How? Okay? Ialah dengan cara you exercise. Okay, saya ada soalan. Seseorang yang alami severe anxiety, adakah boleh diatasi? And macam mana nak atasi severe anxiety? Okay, orang yang mengalami severe anxiety, okay, let me get to the history dulu. Okay, that's another level of stress. Okay, stress yang level ketiga, namanya chronic stress. Okay. Chronic stress ni, dia adalah episodic acute stress yang berlaku sejak sekian lama. Ini paling bahaya punya stres. Okay. Bahaya macam mana? Sehingga orang tu dia tak sedar bahawa dia sedang hidup dalam stres. Okay. Orang itu tak sedar bahawa dia hidup dalam kebiasaan. Okay. Sedangkan kebiasaan itu adalah kebiasaan yang menekan diri dia. Sebagai contoh, okay, seorang kanak-kanak ni dibesarkan dengan kena marah saja dengan mak ayah. Okay. Kena marah saja dengan mak ayah. Okay. Buat ini kena marah, buat itu kena marah. Jadi bila dia besar, dia akan jadi orang yang macam mana? Orang yang menunggu arahan. Okay. Dia takkan jadi orang yang proaktif. Dia menunggu sebab apa? Kalau dia buat, dia takut dia buat silap dan dia takut dia kena marah. Okay? Ini satu contoh chronic stress lah. Bila orang tu dia tak tahu yang dia sedang hidup dalam stres. Jadi orang yang macam disebutkan tadi tu, severe anxiety. Ya? Jadi I would say orang yang severe anxiety ni, dia berada dalam keadaan chronic stress lah. And it's so serious that this kind of person kadang-kadang ada niat untuk suicide, ataupun dia membenci, berdendam dengan seseorang, dia ada niat untuk membunuh, dan ataupun dia ada niat untuk melihat orang yang dia benci ataupun orang yang menghadirkan stres dalam hidup dia menerima kecelakaan dan sebagainya. Okay? So that is why
kalau anda perasan ada movie-movie tertentu yang menunjukkan kekejaman. Okay? Menunjukkan kekejaman. Contoh, kaki kena potong, tangan kena potong, kepala kena belah dan sebagainya kan. Ada movie-movie macam ni. Movie-movie macam ni, dia mendapat keuntungan sebenarnya daripada orang-orang yang mampu untuk enjoy tengok benda tu. Actually, kita tengok sebagai orang biasa, kita ngeri kan tengok orang kena gaji tengkuk, potong tangan, kita ngeri tengok. Tapi orang yang enjoy tengok benda tu, dia akan tengok itu berkali-kali. Okay? Dia akan tengok berkali-kali dan keuntungan terhadap movie yang seperti ini dapat daripada orang-orang macam ni. Okay? It's not by default orang sengaja suka tengok buat cerita zombie, tokak kepala orang, vampire apa semua ni. It's not by default. They know there are this kind of people yang enjoy benda-benda ni. Dan orang-orang yang enjoy benda-benda macam ni, mereka ni boleh digolongkan dalam those people yang duduk dalam chronic stress. And these people, if you are such a person, you need help. Okay? You cannot handle this by yourself. You need to go to see a psychiatrist, a certified a counselor, or an NLP coach and get help for you to get out from your chronic stress ni tadi. Okay? So, dan tadi, is that overthinking related dengan kurang motivasi diri juga? Okay. I would not say motivation is cure to everything. No. Saya tak agree. Motivasi adalah sesuatu yang datang dan pergi tau. Okay? Datang dan pergi. Dia macam hari ni rasa nak makan buka puasa makan nasi lemak. Esok rasa nak buka puasa makan burger. Okay? So every day, perhaps every minute kadang-kadang tu, you need different kind of motivation. Kita punya fluctuation dalam diri kita ni. So to me, motivation dia tak settle everything. Okay? But what settle for you is your principle and how disciplined are you with your principle. Okay? If you don't do what is enough, okay, then you must do what is necessary. Kalau you faham perkataan ni, what is necessary, dia datang dengan disiplin. So kalau you nak overcome overthinking ni, I don't think it's with motivation. It's with your life principle and also with your discipline. So what is your principle in life? Okay? Dan prinsip you datang daripada mana? You kena check juga prinsip you. Kadang-kadang orang berprinsip dengan prinsip yang salah kan. Ada orang kata Hitler bagus, bunuh Yahudi 2 juta. Ada orang kata tak bagus. Tapi itu prinsip dia. So what's yours? Apa sandaran prinsip you? Okay? Pada saya itulah. Siti Nurabiatul Aifa Muhammad Yaman. Macam mana pula kalau overthinking yang lebih kepada negative thinking pada diri sendiri dan buatkan tak ada confidence? Of course, overthinking ni, orang tak ada overthinking tentang orang, tak ada. Overthinking always damage ourselves. Tak ada overthinking yang bagus, tak ada. Okay? Disiplin, yes. Okay? Overthinking will always affect you in a negative way sebenarnya. Right? Dan memang kalau overthinking menyebabkan you tak ada confidence. Yes, true. Because kan saya kata tadi, orang yang overthinking ni sebenarnya adalah orang yang perfectionist. Jadi apa behavior orang yang perfectionist? Dia tak nak orang tengok dia ni ada kelemahan. Dia nak appear hebat di hadapan orang. Dia nak appear perfect di hadapan orang. And mind you, kalau you hidup berasaskan people perception towards you, you takkan ke mana-mana. That is why I stress, jadi orang yang berprinsip, check your principle and be disciplined. Okay, upon your principle. Okay, to preserve your principle. Ini dia yang akan take you forward. Boleh? Any other question? Ada soalan lagi tu tuan daripada Lim Lai Chin. Mana?
What should I do when I feel down? Okay. I feel like I am numb to all feelings and just want to cry. And the question is how to beat procrastination effectively. Okay. Okay. Laichin, number one thing you need to know is feeling down is not just you. It happens to everybody. That's the good thing. It happens to Puan Farhana, it happens to me, it happens to my parents, it happens to my wife, it happens to my kids, it happens to my dekan, it happens to your dekan, it happens to your penasihat academic. Everybody experience that. Okay? What makes us different is how we handle it. Okay? And you said you feel like you are numb and numb to all feelings and you just don't know how to feel anymore. Am I right? Okay? And the only way you can do is cry. I give you this. Okay? Go ahead, cry. Okay? Problem of people, participant bila you jumpa orang yang nak menangis, selalunya you buat apa? Generally manusia akan buat apa? Sabar, jangan nangis, kan? Biasa kan macam tu kan? Salah. Okay? If a person needs to cry, you encourage that person to cry. Because why? Kita dah discuss 3 level tadi ni. Okay? Tangisan, saya guna tangisan sebagai contoh. Okay? Jadi bila seorang people tu feel down dan dia rasa nak menangis, dia tangisan fizikal ke? Tak. Dia tangisan emosi ke? Yes. Tangisan spiritual? Maybe. Okay? Jadi bila kita keluarkan ekspresi yang menjadi naluri manusia, menangis adalah naluri manusia. Okay? Tak ada manusia yang masa dia keluar daripada rahim ibu dia tu, dia keluar dia ketawa, tak ada. Okay? Bayi keluar dia menangis sebab itu naluri kita sebagai manusia. You feel like crying, please go ahead and cry. Itu step number 1. Number 2, what do you do after you feel better after crying? Okay? Setengah orang dia tunggu macam numb feeling kan, tak tahu nak buat apa dan sebagainya. Okay. Biologically, okay, when you are affected emotionally, okay, emotionally affected, it will affect your physical. Okay, ini bahaya because kajian dah menunjukkan juga chronic stress, okay, chronic stress can also lead to cancer. 50 years ago, 100 years ago, okay, you can go back and check the statistic. How many cancer patient at that time? Masa zaman 31 Ogos 1957, berapa ramai cancer patient that time? Okay. Today, berapa ramai cancer patient? Okay. Almost every one of us in our family, kita kenal seorang yang ada cancer. Betul tak? Okay. Dan salah satu puncanya ialah okay, this chronic stress ni. Bahaya. Because it's emotional, it can lead to physical punya deficiency. Okay. So, bahaya and you need to control and contain. Any other question? Tuan, mungkin saya boleh tambah sedikit on that point. Saya juga pernah berkongsi tentang beberapa teknik lah sekiranya kita feel down ataupun kita rasa kesedihan ya pada sesuatu ketika. So macam mana yang Cik Muki beritahu tadi, kita first kali kita cuba buat teknik grounding ataupun senaman tadi. Dia memang efektif untuk keluarkan hormon bahagia lah kita panggil. Kan? Jadi teknik grounding ni pun sangat bagus, which is kita pergi kepada alam, kita pergi kepada nature. So you kena keluar. Kalau kita berada di satu tempat, kita keluar. Satu tempat yang selamat lah. Sekarang ni musim PKP, jadi pilih tempat yang selamat. Satunya teknik grounding dan juga movement. Yang kedua, you kena sentiasa amalkan teknik breathing. Maksudnya deep breathing. Ya, pernafasan supaya anda berada dalam keadaan yang sentiasa tenang, dalam keadaan alpha. Sebab bila kita dalam keadaan begini, kita banyak fikir, kita overthinking, kita dalam keadaan beta. Jadi kena belajar yang tu. Kemudian ada salah satu lagi teknik,
terapi menulis. Kita panggil terapi menulis. Kenapa saya katakan terapi menulis sangat bagus? Kerana kita bergerak dan juga dia main dengan kita punya mind, dengan brain juga. So anda boleh juga mencuba teknik ni, menulis jurnal kesyukuran. Apa yang anda perlu syukur setiap hari? Anda tuliskan. Tuliskan satu persatu. Ataupun apa yang anda ingin capai. Macam ni kata macam mana kita nak atasi delay kan dalam buat kerja dan sebagainya. Perlu ada satu pengurusan masa yang baik. Jadi that's why susulan daripada program ni juga saya ada buat, saya ada menyusun satu training iaitu pengurusan masa produktif oleh kita punya pemuda cara juga. So ini adalah salah satu teknik atau tools macam mana nak membantu. InsyaAllah sedikit perkongsian. Tuan, silakan ada soalan lain. Very good sharing. Satu lagi, if you ask me how I beat procrastination, how do I beat me delaying things? Saya peli diri saya sendiri. Okay? Saya akan peli diri saya sendiri. Okay? Saya akan kata pada diri saya, it means that kalau saya delay something, you don't want it bad enough. Okay? You don't really need it. You said you want to become rich and you don't work for it. Tipulah nak jadi. Saya akan peli diri saya sendiri. Dan saya ni jenis pantang kena peli. I always like to prove myself. Orang kata saya tak boleh buat, itu saya akan jadi naga, saya akan jadi limau. Cakap tak boleh buat, I will prove myself to you. Saya macam tu. So when I have nobody to tell me that I'm not good enough, I will tell myself that I'm not good enough and I will challenge myself. But that is me. Okay? You ada cara you. Macam mana nak identify cara you? Kita ada orang yang dia motivate dengan melihat. Okay? I need to see things to prove it to myself. Ada orang, dia kena sentuh. I need to feel. I need to actually do things to believe it. Dan ada orang, dia sekadar, dia dengar. Okay? Dia dengar aja, dia dah boleh study dengan baik. Dia dah boleh faham dengan betul dan sebagainya. Contoh, macam I need to develop a new module. Dan sekarang dah ada YouTube dan sebagainya kan. People Google, okay? But some people Google to read, but there are people who Google to watch, and there are people who Google to listen. Okay? So what type are you? You kena identify. You ni auditory ke, visual ke, kinesthetic ke? You kena faham. Jadi bila you faham cara yang sesuai dengan you, then boleh move forward dengan cara you. Okay? So next is keadaan sekarang semua siswa duduk dekat rumah and at the same time ada komitmen juga dengan family and kelas online. Okay. Soalan saya macam mana nak fahamkan parents tentang kita punya responsibility dekat kelas online. And at the same time tak abaikan kerja rumah yang lain. Wah. Ni anak harapan ni, faham. Okay. Now, the first thing is masa you daftar masuk USM, keluarga dah tahu you pelajar Universiti Sains Malaysia. Betul? Okay. Tinggalnya, ini selalu kita cakap pada student. Okay. Universiti akan jumpa mak ayah masa hari pendaftaran, mak ayah datang hantar anak dan kemudian jumpa pula mak ayah masa convocation. Takdir Allah, takdir Tuhan hari ini, anak-anak kena balik kepada rumah masing-masing dan menjadi mahasiswa di rumah. Kan? Itu satu perkara yang baru lah. Zaman saya tak pernah jadi, zaman Puan Fahana tak pernah jadi. Okay? So, bila ada di rumah, mak ayah ni akan nampak anak dia lah. Kan? Dia tak nampak mahasiswa. Betul tak? Jadi, time tu kita ada kelas online yang kita nak follow dan time tu juga ada family arrangement yang lain. Okay, saya faham sangat situasi ni. But I don't think it's a big issue if you know how to handle it well. Okay. Yang pertama, kalau kamu nak settle benda ni, kamu ada jadual kuliah. Okay. Macam mana kamu jadual, ada dulu kan kita sekolah ada jadual waktu persekolahan kan. Lepas rehat ada matematik 2 waktu dan sebagainya. Apa kita buat? Kita lekat dekat kita punya meja study, betul? Kan? Jadi dekat meja study tu bukan kita je tengok, kadang-kadang mak ayah kita pun akan datang. So why don't you do that? To give
information to the family, to your parents, that there are my time for my kuliah online dan sebagainya. Okay, I think that will be best untuk indirectly tell them. Boleh? Our Syafiqah. Dan saya pernah ada suicide thought since 16 sampai sekarang sebabkan severe depression after taking counselling session. Counselor said to me that always do what you like to do, and I did, but it is not effective at all. Okay, bersenam pun still stress. What should I do? Okay. Ini pada siapa Okay, dalam hal ni memang yes, seperti Puan Fana sebut tadi, we need a separate session lah untuk bantu hal yang macam ni Nazrin Okay. Actually having suicide thoughts ni adalah sebenarnya datang daripada chronic stress yang saya sebutkan tadi, when you cannot handle yourself. Okay. Now, seeking a professional help, okay, macam dimaklumkan tadi, tidak membantu, okay, tidak membantu you untuk selesaikan masalah you. Okay. Now first, you need to first understand kat mana yang you boleh dibantu, kat mana yang you tak boleh dibantu. Kita kena identify dulu. Okay. So this need a separate session. So Nazrin, if you want to settle this, after PKP nanti come and see me. We do a coaching session. Okay, see how it goes. Okay, boleh selesai, tak ada masalah. Okay, and the good news for you is the answer is already in you. You just need to meet me to unlock your answer. That's it. Okay, the answer is in you and it waits to be unlocked. Okay, so at the meantime, lalui ibadah Ramadan dan hayatinya dulu, insyaAllah. Okay. Now, kalau ada soalan lagi sebelum saya move on. Another question, how to do visualization, like visualing our success. Dan NLP ni kita panggil Circle of Excellence lah. Okay. Okay, people dream, right? People dream. You dream, I dream, and mimpi kita cakap tentang mimpi. Ada mimpi yang merepek, okay? Mimpi yang merepek, mengarut. Ada mimpi yang kadang-kadang memberi makna kepada kita. Okay? Kenapa ada mimpi merepek? Kenapa ada mimpi yang it's all depend on your focus of the day sebenarnya. All depends on your focus of the day. Apa yang anda buat pada hari itu, kalau diizinkan untuk mimpi, dia akan memberi kesan terhadap tidur anda berdasarkan focus of the day. Now, how to do visualization? Like visualizing our success. How I do it and what I learned from my master NLP, also practiced by Sir Robin Williams. Tony Robbins, sorry. Okay. Yang pertama, champions wake up early. Ulang suara. Okay, champions wake up early. So if you wake up at waktu Malaysia, if you wake up at 7, you wake up at 8, even you wake up at 6 pun lambat lah sebenarnya. Okay.
Depends lah, you nak jadi champion tahap mana, you nak nampak you punya goals tahap mana. Okay, but champions wake up early. Start by waking up at 5. Start at 5. Okay, then kemudian slowly you pergi kepada 4.30. Okay, 4.30 ni yang Muslim bukan bangun tahajud kemudian tidur balik, tak ada dah. 4.30 tu bangun tahajud, subuh tak boleh tidur, teruskan hidup. Then you can visual your life better. Okay, untuk Laicin, okay, our visual ni, the best visual, okay, dia pada waktu pagi. If you want to visualize your day, okay, you tak boleh buat effectively pada waktu tengah hari ataupun late morning, tak boleh. Has to be in the morning. Okay, what I do at home, because my balcony at home, my balcony face the sunrise, and my condo I live at level 3, and sometimes tadi someone says about getting sunlight. If I need more sunlight, I will go to level 35. Okay, very high up. I can see the Penang Bridge and all, and see the beautiful sunrise morning. Okay, so that helps my visualization of my day. Okay, sebab daripada alam ni kita boleh belajar banyak. Okay, kita boleh belajar banyak untuk diri kita. Macam Puan Fahana kata tadi, belajar daripada alam. In fact, dalam Al-Quran sendiri, Allah sendiri dah menggunakan alam sebagai tanda kekuasaan dia. Okay, antara ayat Qurannya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Dan akan kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami sampai ke penjuru langit. Okay, jadi daripada you nak ke penjuru langit tu, lalu alam kan luas terbentang, dan pada dirimu sendiri, supaya kamu meyakini bahawa Al-Quran itu adalah benar dan tidakkah cukup bagimu Allah sebagai saksi. Okay, Allah menggunakan alam. Okay, dalam surah Asy-Syam ayat 1 hingga 10 pun alam digunakan, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan, okay, demi malam, demi siang. Okay, alam digunakan. So you need to go and see the alam. Okay, Laicin. So travel. If you are in Penang nanti, pergi naik Bukit Jambul, hiking track, tengok alam. Okay, dan naik ke tempat tinggi. Okay, naik ke tempat tinggi dan tengok alam. Okay, Puan Fahana sangat faham, dia suka naik tempat tinggi. Okay, dan kita tengok sejarah-sejarah orang yang hebat, orang yang berjaya di dalam hidup. Okay, tak lagi orang-orang ni akan naik ke tempat yang tinggi. Okay, untuk mendapat makna dalam diri. Nabi Musa naik ke Gunung Tursina untuk mendapat makna pada diri. Okay, Nabi Muhammad SAW, okay, the perfect human being, dia naik ke mana? Jabal Nur. Okay, puncak yang tertinggi yang dekat dengan Mekah itu, untuk dia mencari makna pada diri. Okay, dan berapa ramai orang naik ke Gunung Kinabalu untuk memaknakan diri. Okay, naik ke Gunung Everest untuk memaknakan diri. Okay, jadi pergi kepada alam untuk kita visual our life. Okay, that is my suggestion to you, Laicin. Okay, and I am sure, because this is human nature, we learn from our surrounding, we learn from Mother Nature. Okay, I'm sure you will find an answer, because that's a promise. For us Muslim, we believe in the Quran because it's a promise in the Quran. When you go to the Mother Nature, you will definitely learn something. Antara ayat Quran dia yang Allah cakap berkenaan dengan alam juga, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahu qulubun yaqiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Okay, dan mengembaralah kamu di atas muka bumi Allah, supaya dengannya kamu punya telinga, dengannya kamu mendengar, atau kamu punya hati, kamu dapat memahami. Okay, namun sia-sia perjalanan itu kerana bukan mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati di dalam dada. Okay, in that ayat,
Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita mengembara. Mengembara means untuk apa? Suruh kita travel, untuk kita tengok alam. Why? Supaya kita dengar daripada alam. Okay? Atau kalau tak mampu nak dengar, kita faham dengan hati apa yang kita tengok. Dan Allah kata, buat mata kita tak buta, kita boleh tengok. Tapi yang buta hati di dalam dada. Okay? So it proves that Allah dah perli kita sikit dalam ayat tu. Allah dah perli kita. Kita tengok, kita dengar, kita ada hati, tapi kita tak buka hati kita untuk faham. So that's why go and travel. Okay? Kat mana yang boleh lah. Any other question? Kalau tak, saya nak pergi kepada yang ultimate, okay, untuk mengatasi stres ni. Sebenarnya you always go back to religion. Okay. Kepada yang lain saya minta maaf, saya tak fasih untuk bercakap berkenaan dengan agama-agama lain, tapi untuk agama saya, agama Islam, kita ada guideline kita untuk menjadikan kita ni manusia yang tenang kalau kita faham sebenarnya tentang agama kita. Okay? Dan yes, I can make it general untuk semua mudah faham. Dalam diri manusia ni, kita tak lari daripada kesejahteraan Islam, kepercayaan, iman dan juga ihsan. Okay? Ihsan ni apa? Ihsan ni bahasa mudah dia integrity. What we do, okay, when we know only Allah is watching us. There's nobody else. Saya seorang-seorang dalam pejabat saya buat apa dalam pejabat saya ni dengan pengetahuan bahawa saya sedang diperhatikan ataupun saya seolah-olah melihat Tuhan. Itu ihsan. Okay? Dan kemudian iman dan kemudiannya adalah Islam. Okay. Dalam rukun Islam kita ada 5 perkara, betul? Kita mengucap 2 kalimah syahadah yang pertama. Okay? Jadi dalam kalimah syahadah ni apa yang kita belajar sebenarnya? Okay? Kita berikrar, betul tak? Kalimah syahadah ni adalah ikrar kita sebagai orang Islam. Jadi macam Fahana Ihsan alumni, Aida alumni, saya alumni, bila kita jadi pelajar USM apa kita buat? Kita berikrar. Betul tak? Sebagai pelajar universiti. Ini semua ikrar-ikrar taat setia, ikrar kesatria Malik kan, datang pada mana? Apa ultimate ikrar kita sebagai orang Islam? La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay. Yang kedua, kita solat. Okay. Solat ni untuk apa sebenarnya? Tuhan perlu sangat ke solat kita ni? Okay. Allah nak sangat ke solat kita ni? Allah tak pandang pun sebenarnya. Kita yang memerlukan solat ni untuk kita berhubung dengan Tuhan. Okay. Okay. Jadi apa yang solat ni buat yang menjadikan solat ni penting sangat? Disuruh kita solat jangan tinggal ni. Itulah pembinaan karakter. Okay. Pembinaan karakter. Solat ni adalah satu pembinaan karakter. Okay. Yang bila kita takbir, apa maksud takbir itu? Kita berserah diri hanya kepada Tuhan. Okay. Tapi kadang-kadang bila kita faham maksud di dalam solat ni, kita menipu diri sendirilah. Okay. Kita kata kita berserah diri kepada Tuhan. I surrender. Allahu Akbar. Maha besar Allah kan. Tapi kita dalam kehidupan kita, kita nak buat keputusan untuk semua benda. Kenapa doa tak dapat-dapat kan? Doa hari ni, esok nak cepat-cepat dapat dah kan? Kita salahkan Tuhan pula. Wah, hebat kan? Sedangkan kita tak membentuk karakter kita di dalam solat itu. Solat kita menjadi ritual. Kan? Kita tidak memahami. Okay, kenapa kita rokok dalam keadaan kepala kita ni? Kita hormat kepala kita kan, tapi dalam keadaan kita rokok, sama parah dengan punggung kita. Tempat yang hina. Betul tak? Sama parah kepala dengan punggung. Kita tundukkan untuk siapa pada ketika tu? Ya? Itu nak menunjukkan bahawa siapa sahaja pun kita di atas muka bumi ini, okay, kita sama level in the eyes of God. Okay. Kalau kita rasa kita mulia macam mana sekalipun, di mata pandangan Tuhan, kita sama. Jadi kadang-kadang orang stres juga because dia tak dihormati. Saya
Tan Sri, kenapa tak panggil saya Tan Sri? Address saya sebagai Tan Sri. Kenapa panggil saya Encik? Ada kan? Orang macam tu. Kan? Aku YDP. Suka hati aku dah nak cakap macam mana. Oh, ayat-ayat yang pernah dengar lah. Kan? Setengah orang dia stres sebab dia rasa dia tidak mendapat penghormatan yang selayaknya, sebaiknya di dalam hidup dia. Sebab tu dia stres. Okay? Dia rasa orang tak hormat dia, dia rasa orang tak suka dia. Tapi dia tidak belajar daripada solat dia, daripada rukuk dia, bahawa dia kepala macam mana sekalipun dalam keadaan tertentu dia akan sama laras dengan punggung. Malah ketika sujud, okey, ketika sujud kepala ke punggung lagi tinggi? Kan? Kita meletak sesuatu yang kita hormat, yang orang tak boleh suka-suka tanpa pegang dan sebagainya, kita letak di tempat paling bawah. Okay? Kita merendah diri di hadapan Tuhan. Okay? Malah tidak ada diri, yang ada hanya Tuhan. Okay? Jadi mana mungkin kalau orang yang faham tentang solat dia mampu dalam solat merendah diri kepada Tuhan, kemudian tiba-tiba bangun daripada solat, dia jadi orang yang sombong. Maknanya karakter dia tidak terbentuk. Okay? Ini adalah a few contoh, okay, bagaimana solat itu membina karakter. Okay, yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Kenapalah susah-susahnya kita puasa? Kan? Untuk kita yang adab ni, nak tahan makan, minum dan sebagainya, very easy. Time kita busy pun terlupa pun nak makan, minum. Okay? Yang challenge untuk makan, minum ni, kalau Laicin cuba puasa buat kali pertama, memang stres lah. Walaupun umur 23, 22 kan. Sebab tak biasa kan. Tapi untuk orang-orang yang dah dewasa, orang Muslim ni, tak ada masalah untuk menahan diri daripada lapar dan dahaga. Memang tak ada masalah. Tapi apa yang masalah adalah nak berpuasa di sini. Apa yang masalah nak berpuasa di sini? Okay? Sebab tu puasa ini menjadikan benteng diri sebenarnya. Okay? You nak bina kekuatan emosi, you nak bina kekuatan fizikal, you nak bina kekuatan spiritual, get all the scientific, get all the reference, puasa akan membina kekuatannya. You can go and check. Scientific reference, historical reference, medical reference. Puasa akan membina kekuatan diri. Okay? Kalau medical reference, puasa akan mengaktivate antibody. Puasa akan menguatkan minda, puasa akan menguatkan emosi dan sebagainya. Okay? Puasa sebagai benteng pertahanan diri. Okay? You rasa tadi, you rasa numb. You rasa tak nak buat apa-apa. Procrastination, delaying things. Okay? Apa ubat dia kepada procrastination ialah yang diajarkan dengan memberi. You give. Okay? Sebab when you give, okay, that will expand your potential. Tak percaya, cuba try bersedekah. Okay? Peringatan siapa yang belum bayar zakat tu, time dah lah kan. Eloklah. Okay? Kalau rasa diri ni, potensi diri tu tak keluar, nak buat tak boleh pergi, tak boleh, kenapa? Tak boleh banyak sangat dalam hidup, pergi bersedekah. Okay? Tolong orang susah. Tak kira lah orang tu bangsa apa, agama apa sekalipun, dia susah, pergi tolong setakat yang mampu. Okay? Saya punya tolong macam mana okay, saya share. Okay. Bezalah student dengan kita, Fana kita ada gaji, betul? Okay. At one time RM10 pada kita macam diorang berat untuk kita keluarkan. Tapi pada kita sekarang ni, bila datang 24-25 hari bulan, RM50 nak keluarkan, taklah rasa berat. Betul tak? Kadang-kadang lah, kadang-kadang berat juga kan. Okay, now. Macam mana nak rasa semangat memberi? Kalau RM1 rasa apa-apa tak nak bagi? Tak rasa apa-apa. RM2 tak rasa juga. RM5 tak rasa juga. RM10 tak rasa juga. RM20 rasa sebab dalam poket ada RM50 je. Okay? Bila rasa RM20 tu dah datang ragu-ragu, you give that RM20. You akan nampak hasilnya, insya-Allah amazing. Okay? Amazing. Cara you akan dapat potensi diri. Okay? Dan kemudian dalam rukun Islam, haji. Okay? Siapa yang dah pernah pergi ke Mekah mengerjakan umrah ataupun haji, mereka akan faham bahawa
di sana untuk mengerjakan umrah dan haji ni dia datang daripada perbuatan. Okay? Dia bukan ritual. Kat Mekah orang tak hanya duduk berzikir, baca Quran, solat dan sebagainya. Dia pergerakan. Okay? Dia kena bergerak, pergi tawaf. Dia kena bergerak, melakukan sa'i. Okay? Dan kemudian tahlul dan sebagainya. Dia kena pergi wukuf di Arafah, bergerak, move. Okay? Jadi apa maksud dia di dalam kehidupan? Want to achieve something, you need to move. You have to actually do something. Mimpi saja tak cukup, kena jadi niat. Niat saja tak cukup, kena jadi perancangan. Perancangan takkan jadikan you apa-apa sehingga you melaksanakan. Jadi kalau kita belajar daripada haji, satu perbuatan ibadah melaksana, kita terjemah dalam hidup kita ni, inilah kita kena melaksana. You have to actually do it. Baru you akan nampak hasil. Okay? Itu apa kupasan daripada rukun Islam tadi itulah yang boleh saya share sedikit. Okay? Rukun iman nanti pula. Sebab dah sebelah 43. Okay? So, golden question lah last kita bagi Fana. Okay, silakan siapa yang nak bertanya soalan lagi. Kita buka sesi Q&A. Golden question last. Golden question. So far record 108 partisipan setakat 11.44. Ramai yang mendengar perkongsian hari ini, semoga bermanfaat. Memang banyak sangat ilmu yang kita dapat. InsyaAllah. InsyaAllah. I didn't expect this much participant tau. Saya ingat dalam 15-20 orang ni. Bagus. That one is training. Physical training kan. Kita normally yang tu bilangan yang ideal lah untuk kita coaching kan. Ya. Yang ni dia lebih kepada konsep e-training kan. Jadi new normal lah. New normal. Jadi very interesting to see such a huge crowd. Sebenarnya sebelum ni kita buat secara Webex meeting. So kita boleh tengok participants punya video. Tapi saya cuba kita boleh view participant punya video. Tapi untuk siri yang kedua bulan ni saya cuba Webex event which is webinar lah. So maknanya dia nampak macam one way tapi sebenarnya dia lebih mudah untuk kita maknanya kita berinteraksi secara chat dan sebagainya dan audio. Ya. Boleh saya buka audio tak tuan untuk participant? Oh ya, boleh. Okey. Siapa nak Konflik. Okey, saya mute balik. Itulah. So webinar ni kelebihannya itu. So kita ada full control on participants. So dia lebih memudahkan dan conducive environment lah untuk e-training. Sebenarnya ada two way lah kita membantu. So record 109 setakat 11.46 ni. Kalau ada yang nak bertanya lagi? Nur Najihah kata Alhamdulillah rasa puas dengan perbincangan ni. Banyak dapat kesedaran dan ilmu baru. Kongsikan pengalaman anda. Kongsikan apa yang anda dapat. Kalau tak nak tanya soalan pun kongsikan apa yang anda dapatlah hari ni ya. InsyaAllah. Tuan mute mic. Actually ni first online training. Semalam tak boleh tidur, nervous. Overthinking, yes. Overthinking. Tapi alhamdulillah lah boleh. Alhamdulillah. Contoh yang bagus lah, overthinking. Tapi semua orang sebenarnya saya setuju. Semua orang ada overthinking which is lead to perfectionist. Tapi bagaimana kita mengawal overthinking tersebut? Kan? Saya belajar sesuatu di mana kita nak penilaian manusia kepada kita. Kita mengharap makhluk kan? Kita terlalu bergantung kepada makhluk. Jadi kita menjadi orang yang pesimis, sempit. Kita tidak
boleh move on sebab kita tidak berani ke depan ya. Kita tidak Yes. berani ke depan. Kita tak menjadi orang yang optimis. Sebab dalam kepala kita ni ada sentiasa orang kata bisikan-bisikan. Ya, filter-filter yang sangat negatif lah bagi kita. Apa orang nampak aku ni? Apa? Semuanya tentang apa yang orang nampak, yang orang Yes. nilai kan? Ya. Jadi untuk atasi stres, always back to our religion. It's so deep and it's true. Bagus. Ya. Dan kena faham religion tu. Ya. Kena faham religion. Kalau tak faham religion yang tiba-tiba ada agama apa saya baca itu, agama pop, agama boyband apa entah. Oh, sorry. Tuan boleh on balik mic? Okay, Tuan, saya nak tanya, is it not good to be a perfectionist? Okay. What is perfect? Saya bagi contoh dulu Najihah. What is perfect? Okay. Saya suka bagi contoh ni untuk kita faham apa tu perfect. Bagi tahu saya sekarang yang ada dalam kita punya webinar ni, nama seorang perempuan yang kamu kenal yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Now. Siapa boleh bagi? Sekarang juga bagi tahu nama seorang perempuan yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Ada tak ada? Najihah jawab. Ada tak ada? Maryam alaihi salam pegang anak dia tak Nabi Isa alaihi salam? Jawab Najihah. Pegang kan? Okey, saya tanya perempuan yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki kat dunia ni. Yang hidup ataupun telah meninggal dunia. Ada tak? Ceritanya tak ada. Betul? Okey. Tapi di dalam Quran Allah cerita tentang seorang wanita, okey, yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Ada tak Allah sebut dalam Quran? Okay. Saya tak pasti dalam surah Waqiah ataupun surah Ar-Rahman. Dan siapakah wanita itu? Dia ada bidadari. Betul Najihah? Okay. So, bidadari adalah satu perlambangan wanita yang perfect. Betul tak? Sempurna kecantikannya, sempurna pakaiannya, sempurna mata, sempurna rambutnya, sempurna. Apa tu sempurna? Perfect. Okay. But this bidadari exist tak dekat dunia ni? Nak jawab tentang persoalan perfect ni. Okay. Kat dunia ni tak ada. Okay. Perfectnya bidadari ni, kalau Allah turunkan bidadari paling low class punya cantik, perang satu dunia nak dapatkan bidadari tu. Okay. Satu dunia perang nak dapatkan bidadari tu. Itu yang paling low class. Paling semua bidadari lawa, yang paling bawah punya lawa. Berperang satu dunia nak dapatkan dia. Okay? Sebab dia perfect. So, perfect ni tak ada dekat dunia ni. Nothing is perfect in this world. So, when nothing is perfect, why should you become one? Najihah. Nothing is perfect. Why should you become one? Be brave enough to make mistake. But be guided lah to make mistake kan. Jangan sengaja buat silap. Okay? Sengaja buat silap dengan berani buat silap tak sama Okay? Jangan saya kata buatlah apa salah nak buat, tak boleh. Okay? Tapi berani untuk gagal. Dare to fail kan. Nah kan? Poor dad, rich dad, poor dad no? Okay? So the world is not perfect. Okay? So is you. Why try to become one? Accept your flaw, improve them. Recognize your strength, enhance them. That's the best way you can deal with your life. Okay, Fana? Okay. Okay, You Tuan. have accepted the last question kot, kan? Boleh. Okay.
So daripada saya, terima kasih atas peluang ni, my first in life online training. I cannot sleep the whole night being anxious about this. Okay, it means Najihah, it means I'm not perfect. Nampak tak? Saya ni overthinking. Okay, dan saya start training ni dengan satu perasaan yang sangat awkward. I mean, where are the people? I'm not seeing anyone. And I end this with knowing that there's 100 over people is around me and listening. So thank you, Alhamdulillah, for this opportunity, Fana. Looking for more engagement with the students lah, apa yang saya mampu buat. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad Zulkarnain Tajuk Arifin. Wow, ada. Okay. Macam kenal. Macam kenal. Okay. I expect a call from you. InsyaAllah kita akan jemput Encik Zulkarnain pula selepas ni. Daripada pihak HDC, kita ucapkan, saya bagi pihak partisipan jugalah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Mukwim atas perkongsian sangat-sangat menarik. Banyak tips yang kita dapat tentang kepintaran emosi, bagaimana dia nak membentuk karakter dan juga orang kata melonjak kecermangan diri. Jadi banyak ilmu hari ini, moga bermanfaat dan saya harapkan anda semua dapat share kepada rakan-rakan lain, bantu orang lain dengan ilmu yang ada ni. Jadi jangan lupa juga tuan, selepas ni kita ada banyak lagi siri e-training kompetensi siswa mengikut keperluan semasa. Jadi bulan puasa ni kita banyak tajuk yang berkenaan dengan dirilah, pengurusan diri dan sebagainya. So boleh rujuk di website HDC dan juga Facebook HDC. InsyaAllah di sana ada banyak info. Jadi saya sangat berterima kasih atas komitmen anda join kita sehingga ke akhir program. Terima kasih. Terima kasih semua. Jadi macam mana nak contact dengan Cik Mukwim selepas ni kalau ada yang nak bertanyakan nak boleh. This is my email. This is my email. So you guys can email me personally kalau ada apa-apa yang boleh saya bantu. Okay. Ya, anda semua sekiranya ada perkara yang nak tanyakan boleh emailkan ke Encik Mukwim, MUKHWIM, mukwim@usm.my. Ya. Okay. Okey. Jadi kita juga berterima kasih kepada rakan-rakan pegawai. Ni semua senior-senior saya ni yang hebat semua ada sekali join. Siapa ya, kalau saya pun kena scroll dulu ni. Tapi kita ucapkan terima kasih lah kepada Cik Zulkarnain kerana turut hadir mendengar perkongsian hari ni bersama dengan student. Jadi insyaAllah akan datang kita akan jemput lagi dengan kepakaran-pakar yang ada di USM, insyaAllah. InsyaAllah. Question Fana. Ya. Boleh join training ni ke? Kalau dia boleh scan barcode tu ke tak boleh? Macam mana? Orang luar, alumni ke apa ke? Boleh, boleh. Boleh orang luar boleh juga. Cumanya saya telah ada buat setting sikit. Sekiranya mereka join as participant, dia ada perlu register nombor metrik. Tapi tak ada masalah. Kalau alumni okey, tak ada masalah saya rasa. Mungkin orang luar tu mungkin boleh mendengar lah sebagai sharing ilmu kan. Lakukan juga sebenarnya. Ya. Okey. Okay. Untuk itu awal lagi, terima kasih. Selamat buka puasa semua. Ingat azan Zuhur dengan azan Maghrib sama, jangan silap Okey, terima kasih tuan. Assalamualaikum semua dan insyaAllah boleh dapatkan recording ni di hdc.usm.my dan juga YouTube HDC. Okey? Ada recording. Saya memang Okey. Okey, assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.